filem ni memang bagi saya surprise. Pagari Bulan, sebuah filem arah Raja Mukhlis Raja Ahmad yang mengangkat tentang perjuangan wanita. Dan saya tak sangka tadi saya tonton filem ni dekat panggung wayang. Saya tak expect yang saya akan tonton filem ni. Sebab saya kecewa hari tu masa mula-mula saya dengar pasal cerita Pagari Bulan ni. Bila saya search cerita ni dekat YouTube, dia punya trailer dia tak jumpa. Saya jumpa macam slideshow. Walaupun dia tulis kat situ trailer official. Tapi lepas tu saya tengok poster untuk filem ni. Memang poster yang well made lah. Sebuah poster yang sangat-sangat menarik. Sampai mampu buatkan saya nak cuba tonton filem Pagari Bulan hari ni. Dan hari ni adalah hari pertama tayangan untuk cerita Pagari Bulan ni. Dan saya spend masa untuk tonton filem ni. Tapi adakah filem ni bagus ataupun filem ni... So jom kita ulas. So filem Pagari Bulan ni dia menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang bernama Bulan. Dan filem ni berlatar belakangkan pada zaman tentera Jepun menyerang tanah Melayu sekitar tahun 1941 hingga 1945. Di mana pada masa tu Jepun telah menawan Kelantan. Dan pada masa tu Bulan yang tinggal bersama mak ayah dia dan juga adik dia yang bernama Kasih hidup bahagia pada awalnya. Tapi lepas Jepun menyerang Kelantan pada masa tu, orang kampung memang ramai yang terkorban. Dan Bulan pula telah diculik bersama-sama dengan adik dia iaitu Kasih dan juga kawan baik dia iaitu Soele, di mana mereka ni telah dijadikan comfort woman bagi tentera-tentera Jepun, tempat untuk tentera Jepun yang menempias nafsu mereka. Dan kezaliman Jepun pada masa tu yang membuatkan Bulan ni cuba untuk mempertahankan dan menyelamatkan tanah air yang tercinta. So filem Pagari Bulan ni kalau saya tak tonton, memang saya tak tahu langsung pasal cerita ni. Saya rasa promosi untuk cerita ni sangat-sangat kurang, yang menyebabkan filem ni pada hari pertama tadi tak ada orang langsung tengok. Saya seorang je yang tengok tadi. Dan sejujurnya saya cakap filem ni sebuah filem yang baik. Ada benda-benda yang saya suka tentang filem ni. Antaranya dia punya sinematografi, gerak kamera work dia memang sangat-sangat baik. Dia punya set, prop, semuanya memang nampak macam zaman-zaman Jepun dulu. Saya suka suit yang dipakai oleh tentera Jepun, lakonan-lakonan pelakon yang membayangkan tentang tentera Jepun pada masa tu pun sangat-sangat berkesan. Screen time untuk tentera-tentera Jepun ni pun memang banyak sangat. Sampaikan saya rasa macam saya tengok cerita Jepun yang betul. Cara diorang bercakap tu memang nampak macam fluent orang Jepun lah. Tak nampak janggal. Saya memang respect benda tu sebab saya tengok pelakon-pelakon dia bukan pelakon-pelakon Jepun pun. Kebanyakan diorang ni pelakon-pelakon lokal. Tapi bila dia bercakap tu rasa macam orang Jepun. Dan bila askar Jepun dia cakap bahasa Melayu pun dia tak rasa janggal tau. Dia rasa macam askar Jepun cakap Melayu lah. Ada pelat-pelat dia. Dan set dia pun bagus. Dia membayangkan tentang era zaman tanah Melayu diserang Jepun dulu. Dan daripada sudut lakonan pun saya suka lah. Overall pelakon-pelakon semua sangat-sangat baik. Lakonan diorang tak nampak janggal. Dan dialek-dialek Kelantan yang digunakan pun tak nampak macam scripted. Dan saya suka plot untuk cerita ni nampak simple. Tapi message yang disampaikan tu memang baik lah. Especially tentang perjuangan seorang wanita dan juga kecintaan dia kepada tanah air dan juga keluarga dia. Dan ending cerita ni pun bagus. Saya suka. Walaupun simple tapi best lah. Dan saya terbaca yang ending cerita ni bukan ending yang Raja Mukhlis nak pada awalnya. Sebab LPF nak ending tu dipotong, maka Raja Mukhlis terpaksa ganti dengan ending lain lah. Dan ni lah ending yang kita dapat tengok dekat panggung wayang sekarang lah. Yang penting ada part dekat ending tu yang agak touching. Tapi cakap pasal touching ni, cerita ni walaupun ada part yang banyak part yang menyedihkan, tapi saya rasa kebanyakan part-part tu tak sampai. Dan bila cakap pasal emosi ni bukan satu benda yang mudah lah untuk pembikin filem nak buat filem yang mampu sampaikan emosi tu dengan lebih jelas. Orang boleh tengok cerita tu sedih, tapi nak buatkan orang tu menangis tu yang susah. Cerita ni samalah. Kita tahu cerita tu part tu sedih, tapi dia macam angin lalu je. Dia tak bagi impact kat kita. Dan saya dapat rasalah sikit kesedihan tu. Cuma dia tak mampu buatkan saya punya jiwa ni, saya punya emosi ni bergelodak nak menangis ke apalah. Dan ada beberapa lagi benda yang saya rasa kurang. Antaranya bab CGI. Ada part dalam cerita ni dia gunakan CGI dekat satu office tentera Jepun ni. Latar belakang tu ada tingkap tu ada latar belakang ada laut. Part tu agak mengganggu sikit. Nampak CGI lah. Nampak macam green screen. Especially bila ada movement daripada subjek. Dan cerita ni visual dia agak gelap. Saya tak tahu editing kontras dia gelap ke, yang buatkan cerita ni gelap, ataupun setup kat wayang tu tak betul ke, saya tak tahu. Tapi cerita ni memang nampak gelap keseluruhannya walaupun waktu siang. Dia agak nampak gelap lah. Dan ada scene-scene tu agak mengganggu juga sebab saya tak nampak jelas apa yang berlaku. Saya tak nampak clear vision apa yang saya tengok. So itu antara benda yang mengganggu jugalah. Dan satu lagi benda bila part fighting scene dalam cerita ni, action yang tak real lah. Nampak tak real, nampak berlakon. Tapi overall filem Pagari Bulan ni sebuah filem yang bagus. Cuma ada sedikit lah part-part yang saya cakap tadi yang mungkin boleh ditambah baik pada masa akan datang. Dan rating saya untuk filem Pagari Bulan ni, saya akan bagi rating 6.5/10. So kepada korang yang dah tonton filem Pagari Bulan ni, cuba komen sikit pendapat korang.
Nyaman.